وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada tengah hari ini kita diberi ruang dan peluang oleh Allah bertemu, berkumpul di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Saya akan sambung perbincangan dalam kuliah yang lepas. Kita berbicara yang kedua yang belum sempat kita selesaikan mengenai Muharram atau bulan-bulan haram. Ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Pertama, bulan yang dinamakan bulan Rajab. Yang kedua, bulan yang dinamakan bulan Zulqa'dah. Ketiga, bulan yang dinamakan Zulhijjah. Dan yang keempat, bulan yang kita berada sekarang, iaitu bulan yang dinamakan bulan Muharram. Apa yang Nabi buat pada bulan-bulan haram? Antara yang Nabi lakukan pada bulan-bulan haram ialah Nabi SAW banyak berpuasa. Dan ada puasa yang khusus pada bulan ini yang terlepas, yang sudah lepas, yang semua tuan-tuan sedia maklum, sebagaimana yang diucapkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa yang pernah Allah fardukan sebelum difardukan puasa pada bulan Ramadan. Ya, inilah puasa pada 10 Muharram. Inilah salah satu puasa yang pernah Allah fardukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah bila turun ayat kefarduan puasa pada bulan Ramadan, barulah puasa yang dinamakan 10 Muharram ini diringankan menjadi puasa sunat. Sama ada ia fardu ataupun sunat, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumi yaumi Ashura. Nabi kita pernah ditanya oleh sahabat mengenai kelebihan puasa pada hari yang dinamakan 10 Muharram.
Maka kata Nabi, yukaffir sanatan madiyah, siapa yang puasa baru ni 10 Muharram, telah diampunkan dosa-dosa yang dia lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Kalau orang tanya kepada kita, puasa pada hari Arafah dengan puasa pada 10 Muharram daripada segi fadilat dia, mana lebih besar? Tentu fadilat yang lebih besar puasa pada hari Arafah. Kerana kalau kita berpuasa pada hari Arafah, yakni untuk orang yang tidak mengerjakan ibadah haji. Untuk orang yang mengerjakan ibadah haji, dia tidak disunnahkan untuk berpuasa. Sebab ada juga yang kadang-kadang nak puasa juga, sedangkan dia tak perlu puasa. Sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah haji, dia tidak perlu nak solat raya. Ni dia lepas melontar pagi tu kelang kabut nak balik Mekah, nak solat raya. Dia tak perlu solat raya. Kerana Nabi masa buat haji, Nabi tak solat raya. Yalah, dia kata Nabi tak buat tapi kita mau buat. Oh, yang tu kira cukup cekap. Tentu ada orang macam ni. Saya pernah mengajar kursus sifat solat Nabi. Kita mengajar kursus sifat solat Nabi. Mengajar khusus solat sifat Nabi. Masa kita buka soalan, ada seorang sahabat tanya, dia kata, Ustaz, dia kata, sebab apa Nabi ni dia ajar solat tak sama macam mak saya ajar? Tuan-tuan nak kata apa? Kalau dia kata mak dia ajar solat tak sama macam Nabi, okeylah kan? Betul tak? Betul tak? Tapi masalahnya dia kata, kenapa Nabi ajar solat tak sama macam mak dia ajar? Saya tanya, Puan, wahyu ni turun kat Nabi ke kepada mak Puan? Terus dia pun baru faham soalan yang dia tanya tu salah. Jadi, ditanya kepada Nabi mengenai kelebihan puasa pada 10 Muharram. Kata Nabi, orang yang puasa 10 Muharram diampunkan dosa-dosa yang dia buat setahun yang lepas. Tentulah puasa pada hari Arafah, fadilat dia lebih besar. Kerana siapa yang puasa pada hari Arafah, diampunkan dosa yang dia buat setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Fadilat dia luar biasa. Saya jawab ni sebab ada sahabat tanya. Dia kata, Ustaz, baru ni saya dah puasa hari Arafah. Perlu tak saya puasa pada 10 Muharram? Perlu. Dia tanya balik, bukankah orang yang puasa pada 10 Zulhijjah, hari Arafah, telah diampunkan dosa dia setahun yang lepas, setahun yang akan datang? Saya kata betul. Kalau macam tu, itu cukup. Dia boleh kata cukup. Nak puasa buat apa pula 10 Muharram? Dosa saya pun bukan banyak mana sangat. Yang tu kira paling kemah. Puasa sebab Nabi SAW tetap berpuasa. Sehinggalah di akhir usia Nabi, Nabi dimaklumkan. Orang-orang Yahudi sampai hari ini, mereka juga berpuasa pada 10 Muharram. Kerana banyak berlaku peristiwa penting dalam sejarah Yahudi pada 10 Muharram. Bila Nabi dapat khabar berita itu ketika di akhir usia Nabi, Nabi tak suka kita ini mencontohi Yahudi atau menyamai Yahudi. Terus Nabi berkata, lain baqitu ila qabil la asumanna tasi' wal ashir. Kalau aku hidup sampai ke tahun depan, aku pasti akan berpuasa 9 dan 10 Muharram. Tak sampai 9 dan 10 Muharram tahun hadapan, wafatnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka disunahkan kita berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Dan baru ni, siapa yang dah puasa 9 dan 10 Muharram, tahniah. Kerana tuan-tuan, puan-puan telah mendapat ganjaran
macam kita berpuasa sepanjang tahun. Maaf, kerana kita akan dapat ganjaran dosa kita setahun yang lepas telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambung seterusnya pada hari ini. Hari ini saya sambung kepada tuan-tuan bab mengenai saf yang diajar oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, bismillah, kata dia, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sana'athu lahu fa'akala minhu thumma qala qumu fala usalli lakum, qala Anas faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa فَذَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ مِنْ وَرَائِهِ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انصَرَفَ. Anas bin Malik dia cerita, kata dia, satu hari baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah dijemput oleh nenek Anas bin Malik. Nenek Anas bin Malik. Nama nenek Anas bin Malik ini namanya ialah Mulaikah. Da'at anna jaddatahu Mulaikah. Nama dia ialah Mulaikah. Nama yang ada, kita akan bagi tahu nama tu ada. Kalau nama tu tak ada, kita akan bagi tahu wallahu a'lam, kita tak tahu. Macam tazkirah baru ni Jumaat, saya bagi tahu wallahu a'lam, tidak tahu diambil daripada mana ratu yang memerintah Sabak dipanggil dan diberi gelaran Putri Balqis. Wallahu a'lam, tak tahu diambil di mana. Sama juga di dalam Al-Quran, cerita seorang perempuan yang menggoda Nabi Allah Yusuf. Perempuan tu dinamakan dengan nama apa? Zulaikha. Wallahu a'lam. Tidak tahu dipetik daripada mana nama perempuan tu Zulaikha. Wallahu a'lam. Yang ada. Bila ada nama tu je kita bagi tahu ke orang, jangan tambah. Mak Nabi Allah Isa alaihi salam, nama dia apa? Nama dia Maryam. Bukan Siti Maryam. Maryam saja. Isteri Nabi Khadijah, isteri Nabi Aisyah, isteri Nabi banyak lagi. Namakan nama mereka, jangan ditambah-tambah. Kita dah baca an Aisyah radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan takkan jumpa an Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya sebut dah, jangan tambah. Dapat anak, nak letak nama Aisyah. Tak perlu ditambah lagi Siti Aisyah. Boleh faham insya-Allah? Nak letak anak nama Khadijah cukup. Tak perlu diletak Siti Khadijah, tidak perlu. Apatah lagi tak perlu letak Siti Khadijah Telekom. Telekong pun dia bawa nama anak dia. La ilaha illallah. Nak letak nama Ali. Letak nama Ayub. Nak letak nama Nuh. Nak letak nama Lut. Tak payah sulam dengan Muhammad, Ahmad. Kesian budak tu, tuan.
Nama anak ni serangkap pantun panjang ni agama tak suruh. Nuh. Tak payah letak Nuh, hujan. Tak perlu. Hujan masuk juga nama tak. Jadi nenek Anas bin Malik nama dia apa? Mulaikah. Mulaikah ni dia da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu. Mulaikah ni satu hari dia beritahu kepada Anas bin Malik, dia kata, Anas bin Malik, kalau boleh panggil mai Nabi kita ni mai rumah kita. Nenek ni nak masak untuk Nabi. Nenek nak bagi dia makan ayak tangan nenek. Nabi SAW bila dijemput ketika itu, Nabi tidak ada sebarang urusan. Dan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain, antaranya bila dijemput dia kena hadir. Dijemput dia kena hadir. Kalau tidak ada sebarang aral melintang, dia kena hadir. Kerana itu hak yang perlu kita beri ketika mana orang menjemput kita. Hak apa kata Nabi? Hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Dan Nabi hadir ke rumah Anas bin Malik. Maka masaklah nenek Anas bin Malik kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menikmati makanan tersebut. Setelah daripada Nabi selesai makan dan sebagainya, kata Nabi, qumu fala usolli lakum, bangun. Marilah kita mengerjakan solat bersama-sama. Solat yang dimaksudkan di sini bukan solat fardu. Kerana solat fardu Nabi tak pernah solat di rumah. Melainkan Nabi akan solat di masjid. Yang dimaksudkan di sini adalah solat nawafil, solat sunat. Bangun, kata Nabi kepada Anas bin Malik, kepada nenek dia dengan satu budak yang berada di rumah dia. Bangun. Mari kita solat bersama-sama. Nabi ajar mereka mengerjakan solat nawafil, solat sunat secara berjamaah. Sebab tu ada solat-solat sunat yang boleh kita kerjakan secara jamaah, tetapi bukan secara konsisten. Kadang-kadang sahaja. Nabi pernah solat malam dengan para sahabat. Tapi bukan selalu, kadang-kadang sahaja. Contoh, kita ni memang duk bangun setiap hari pukul 4. Isteri pun duk bangun 4:30 tiap-tiap hari. Kita solat, kita 2 rakaat. Isteri kita separate. Dia pun solat bersendirian. Tidak disunahkan kita solat berjamaah dengan dia. Kecuali kadang-kadang sahaja. Kita bangun, dia bangun, kita jadi imam, dia jadi makmum kita. Bila? Kadang-kadang saja. Eloklah kita bangun pun kadang-kadang saja. Elok sangatlah. Kena sangat dah tu. Jadi, bila Nabi kita bangun, mari kita solat bersama-sama. Mereka letakkan satu hamparan dekat Nabi dan Nabi solat di situ. Jadi mereka jadikan itu mihrab mereka. Mihrab maksudnya apa dia? Bila Nabi solat di situ, bila mereka nak solat qabliyah ke, ba'diyah ke, nak solat duha ke, mereka akan solat di situ. Anas bin Malik ni tuan-tuan sekalian, bila dengar Nabi SAW kata bangun, mari kita solat bersama-sama, dia kelang kabut. Cari satu hamparan hasir, dia pun hampar kepada Nabi yang mulia SAW. Kalau tuan-tuan ingat orang tua-tua dulu kan, kalau orang mai rumah, tetamu mai rumah, dia ada tikar mengkuang. Betul tak? Kan? Kira tetamu mai rumah ni, kalau dengar tetamu mai, kira kena hampak tikar tu lah. Sebab ada nilai penghormatan. Sesuailah dengan orang yang datang tu. Kalau kita agung mai pun kita ada majlis kita, betul tak tuan-tuan? Betul tak? Dia ada majlis sebab agung mai. Dia ada pula mesyuarat, lepas mesyuarat tu mesyuarat pula
Sebelum Agung mai, pihak istana pun nanti mai dulu. Survey tengok macam mana keadaan tempat, macam mana toilet, macam mana aircon, macam mana. Ya, normal prosedur. Anas bin Malik ni kelang kabut ambil satu hasir qadistawadda. Ambil satu tikar yang dianyam daripada pelepah tamar. Kalau kita hari ni tikar mengkuang lah senang. Tikar tu pula dah lama dah guna, kata Anas bin Malik, sampai tikar tu pun dah bertukar berjadi warna hitam. Aku pun, kata Anas bin Malik, aku pun ambillah apa dia, kain dan sebagainya, aku lap tikar tu sebab Nabi yang mulia SAW nak solat. Ini kita diajar oleh agama untuk kita menghormati tetamu. Menghormati tetamu. Sebab tu orang Arab dia ada pepatah. Bila tetamu datang rumah dia, dia guna pepatah antum rabbul bait wa nahnu duyuf. Orang Arab bila tetamu mai rumah, dia akan kata kepada tetamu, kamulah tuan rumah dan akulah tetamu. Maksudnya, inilah rumah kamu. Kamulah tuan rumah. Orang Melayu pun ada juga kan. Buatlah macam tu yang tak sedar diri tu. Buatlah macam rumah sendiri. Kan? Bila orang mai rumah kita, makan malu apa buat macam rumah sendiri. Tu yang tak sedar diri tu. Waktu orang Arab, dia cukup aib. Kalau kita pergi makan rumah dia, katalah kita makan, lepas tu nampak macam tak cukup, kita minta tambah. Dia tak tahu nak letak muka dia di mana. Seolah-olah dia tak pandai serve tetamu dia. Orang Arab dia punya perangai, kalau kita pergi rumah dia, dia akan letak semua makanan yang ada, biar tak habis tak apa, jangan sampai tambah. Ni orang Arab punya perangai. Tu yang dulu bila kedai-kedai Arab duk buka ni, sampai sekarang di Saudi, tentu kalau pasal kedai-kedai Arab di Malaysia dulu, kalau buka daripada nasi tu, satu portion tu boleh makan 2-3 orang. Sebab dia tak boleh kalau orang minta tambah. Tapi masalahnya ni Arab pun jadi Melayu lah. Jadi portion tu pun dia bagi sikit dah. Nak bagi lebih, apa kata baik nak lebih beli kata. Jadi kelang kabut Anas bin Malik ni ambil satu tikar, dia pun terus hamparkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak bagi tahunya poin kita. Pertama, bila kita solat, siapa yang nak pakai hamparan, nak pakai kain pelikat untuk sebagai hamparan dia, nak pakai sejadah, nak letak kain dan sebagainya, bismillah silakan. Tak ada menjadi sebarang masalah. Sama ada dia nak guna sejadah itu dengan diperbuat daripada kain, ataupun dia nak guna yang diperbuat daripada mengkuang ke, pelepah tamar ke, anyaman ke, sulaman ke, silakan. Tak ada masalah. Dan tidak menjadi kesalahan juga kalau kita solat tanpa menggunakan sebarang hamparan. Juga tidak salah. Hari Jumaat orang terlalu ramai, dia pun main lambat. Tengok di luar tu ada space kosong, Allahu Akbar, masa dia sujud tu, dia sujud betul-betul atas marble di luar tu. Tak apa. Dengan syarat tidak ada sebarang kekotoran, tidak ada sebarang najis secara nyata. Nyata tak ada, bismillah bersih. Kalau ada, cari tempat lain. Dia tak boleh, tak ada lah, tapi tadi mungkin ni semua karut. Mungkin ni semua tak terpakai. Mungkinlah ada seekor kucing ni, dia kucing ni dia pula ajak kita, kucing ni Ustaz tahu tak dia najis apa? Dia pula tanya kita. Bila main mungkin ni semua kelang kabut. Dulu bila saya mengaji dulu, ada di kalangan tok guru, dia solat, dia tak mau pakai mikrofon. Dia tak pakai mikrofon. Dia tak pakai. Kalau dia nak solat, dia akan buka mikrofon, dia tak pakai. Dia solat Allah, dia tak pakai mikrofon. Tak pakai. Sebab apa tak pakai? Dia takut dia menanggung najis. Kita pun duk fikir tak lepas menanggung najis macam mana ni?
Dia kata, itulah dia kata, orang lain tak boleh capai apa yang dia fikir. Oh, tu bahasa tu kemah. Dia kata, kita semayang, ni pakai mikrofon ni. Mikrofon ni ada wire, masa tu mana ada wireless. Ada wire. Wire ni dia cucuk di mana? Cucuk di dinding, betul tak? Dinding ni sambung di mana? Sambung di mana? Dinding ni, wire ni pergi sambung mana? Dalam bilik, betul tak? Bilik tu dia ada PA system, betul tak? Atas PA system tu kadang-kadang dia kata tak cicak semua duk berak. So, dia punya connection dia tu, seolah-olah kita semayang, kita memikul najis. Iblis tengok pun pening kepala macam ni punya pemahaman. Itu zahir. Tak betul saya cerita ni. Dia tak pakai mikrofon. Tak boleh sampai tahap macam tu. Ini dia panggil hulu dalam beragama. Jadi kalau tuan-tuan nak solat, tuan-tuan nak pakai sejadah, boleh pakai. Kalau dah ada sejadah, dah elok, dah semua, dah jangan buat sebarang penambahan. Cukup. Insan yang mulia. Baginda SAW bila solat, selalunya dahi Nabi ini akan terus mencacah ke bawah tanpa sebarang hamparan. Tu siapa dia? Orang yang paling mulia. Baginda Nabi yang mulia SAW. Kemudian bila aku dah hampang elok dah bagi cantik dekat Nabi, aku pun duduk di belakang Nabi, dan di belakang aku ni, iaitu di belakang Nabi, selain daripada aku, ada satu anak yatim. Kata Nabi SAW, wasafaftu ana wal yatimu waraih wal ajuzu min waraina. Nabi pun ambil Anas bin Malik dengan budak ni, anak yatim ni yang umur dia mungkin 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, wallahu alam. Nabi letak di belakang Nabi SAW. Wal ajuzu min waraina, nenek Anas bin Malik Nabi letak di belakang Anas bin Malik dengan anak yatim ni. Apa dia poin dia, tuan-tuan? Poin dia pertama sekali, Nabi ajak kita cara susunan solat jamaah. Imam kok mana pun, dia mesti kena duduk paling depan. Itu kok mana pun, mesti dia kena duduk depan. Dan di belakang imam, mestilah lelaki. Dan kalau boleh, lelaki yang duduk di belakang imam ni, dia mau apa yang dinamakan ulin nuha. Ulin nuha ni maksudnya dia ada ilmu sikit. Kalau jadi apa-apa dalam semayang, kelang kabut, dia tahu nak settle macam mana. Kalau tu imam ni pergi sangkut sikit baca ayat Quran, at leastnya dia tahu ayat apa. Itu terbaiknya lah. Katalah tengah duk semayang, tu imam pergi baca surah agak sedikit panjang. Tu imam ni batai. Dia mai ganti tempat imam, sekurang-kurangnya dia tahu nak ganti atau nak sambung ayat tu macam mana. Boleh faham tuan? Tu imam baca wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Batai. Imam batai. Imam pun mengaji punya orang. Dia tak start motor balik rumah tu ke. Dia kali belakang, dia tarik yang duduk belakang dia. Walaupun kawan tu duk buat keras badan, kawan tu macam tak mau kan, duk tarik dia duk pergi belakang. Tarik juga mai depan, bubuh mikrofon kat dia. Dia tahu. Dia ingat ayat tu. Dia sambung balik, wan nahari idza jallaha wal laili idza, sampai habis. Ulin nuha. Cerdik sikitlah. Kalau yang tak cerdik, masalah, betul tak? Kali belakang, dia nak ambil kawan tu jadi imam, dia terus kata, ambil orang lain lah. Tarik juga dia mai, dia pun tak ingat mana. Dia try jugalah, try the best lah. Dia ulang balik. Sebab dia nak sambung, dia tak jumpa punca dah. Dia tak tahu dah dia apa. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Tempat imam berhenti tadi. Wan nahari idza jallaha. Tak ada happy.
Wan nahari idza jallaha. Ha 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 ha. Makmum duduk belakang. Ho ho ha. Elok sangatlah Kang. Lepas tu Nabi suruh duduk ulin nuha. Cerdik sikit. Jadi apa-apa dia tahu nak buat apa. Imam tiba-tiba duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir dah. Tiba-tiba dia pergi batai. Kawan ni pun letak mikrofon, keluar. Dia duduk belakang, dia tahu dah nak buat apa. Oi, kalau berlaku tuan-tuan pun tak tahu buat apa lah. Jadi imam, dia duduk tahiyat akhir, dia batal. Dia duduk tahiyat akhir, dia batal. Dia pun tak mikrofon, dia keluar ayah. Apa akan berlaku lepas itu? Sudah. Kalang kabut, benda simple, kadang-kadang berlaku dia celaru. Saya pernah cerita, kalau tuan-tuan ingat, saya pernah mengajak satu masjid. Berlaku pagi tu, malam tu, saya mengajak. Imam ni dia pergi semayang, rakaat kedua. Lepas dia baca Fatihah. Tuan-tuan, benda simple, kalau berlaku kalang kabut. Kadang-kadang benda simple, berlaku kalang kabut. Berlaku tu yang mengaji dia hilang semua. Nak revive balik dia tak mai. Lepas semayang, imam lepas bangun rakaat kedua. Bila dia lepas bangun rakaat kedua, dia baca Fatihah, dia baca surah. Sepatutnya dia ruku kan? Dia tak ruku. Dia bunyi Allahu Akbar, dia pergi balas sujud terus. Yang jamaah belakang ni, dia ni buat gila apa? Pagi ni bukan pagi Jumaat. Hang pun bukan baca surah sejadah. Dia kalang kabut. Ada yang sujud dengan imam. Ada yang sujud dengan imam. Ada yang mufarraqah. Ada yang start motor balik rumah. Semua tu mazhab Syafi'i tu. Yang paling tak boleh tahan, start motor balik rumah. Semayang lah, aku semayang sendiri lagi senang. Yang tanya soalan dekat saya ni, dia kata, Ustaz, saya duduk belakang imam. Dia sujud. Ada yang sujud. Ada yang ruku. Saya tanya, abang buat apa? Saya buat bodoh, Ustaz. Saya tak tahu buat apa. Saya nak sujud pun saya tak tahu. Saya nak rukuk pun tak tahu. Nak start motor balik rumah pun tak kena. Tadi saya berdiri dia dah. Saya berdiri. Yang best ni Ustaz, imam kami ni, dia dah lah lupa rukuk. Dia pergi sujud. Sujud dia lama pula. Dia boleh khusyuk dalam semayang. Saya tak bang. Dia bukan khusyuk lah. Dia duk fikir ni, aku nak buat apa ni. Tak jumpa jawapan tu yang lama sujud tu. Aku nak patah balik ke? Aku pun nak start motor balik rumah ke? Nampak tak? Last sekali buat apa? Saya nasib baik. Saya duduk kalang kabut, saya perasan tepi saya ada satu ustaz. Cantik lah. Ustaz ni rukuk, aku rukuk. Ustaz jugalah. Ustaz ni sujud, aku sujud. Saya pun kalang kabut, ustaz ni rukuk pun tak, sujud pun tak macam saya. Last sekali saya mufarraqah. Lepas semayang kalang kabut, ustaz tadi duduk berdiri lagi, rukuk pun tak, sujud pun tak. Saya balik rumah, petang saya jumpa dia, saya tanya dia, apa ustaz? Tadi saya nak ikut ustaz. Tengok ustaz rukuk pun tak, sujud pun tak. Ustaz kata apa? Saya pun tak tahu nak buat apa. Hang dengan ustaz elok lah. Benda simple. Tapi kalau jadi kalang kabut, betul tak tuan-tuan? Kalau jadi tuan-tuan nak buat apa? Start motor balik rumah. Dia benda simple. Jadi Nabi ajak cara kita susun soft tu mau cantik. Imam, belakang imam ni mau ulin nuha orang yang ada ilmu sikit. In case jadi apa-apa dalam semayang kalang kabut apa semua, dia boleh take over. Dia boleh handle semayang tu. Lepas daripada orang lelaki yang namanya ulin nuha, kemudian siapa dia? Kemudian orang yang berada di belakang al-ajuzu min waraina, dan orang perempuan dia kena duduk di belakang saf lelaki. Lepas tu budak-budak ni kira macam mana? Budak-budak wasafaftu ana wal yatim warai. Kalau kita ada anak-anak kita dah cerdik. Dia dah mumayyiz. Dia dah pandai, dah kencing berak, dia semua dia cekap dah. Dia walaupun kadang-kadang belum sunat dan sebagainya, tapi dia pandai. Kencing berak dia semua dia pandai urus dan sebagainya. Tidak salah kalau kita nak letakkan dia di belakang ataupun satu soft dengan orang tua-tua. Sebab apa? Sebab kita ambil anak kita duduk tepi kita, kita sedang ajak dia cara solat.
Sebab kita ni orang yang dia hormat. Bila dia duduk tepi kita, dia akan ikut pak dia semayang. Boleh faham tuan? Sebab tu dia tak salah. Sebab tu jangan terlalu allergic sangat dengan budak-budak. Patutlah tak ada lah dulu kan. Dulu lah tak ada, alhamdulillah. Dulu memang confirm signboard lah. Sah budak-budak setakat ni saja. Kan? Saya pergi ceramah dia belah-belah Pahang. Tak, jangan tanya masjid mana, tanya saya bagi tahu. Nak tanya, saya bagi tahu lah ni. Sebab geram sangat dia bubuh satu signboard soft, kanak-kanak setakat ni saya tepi tu gambar ni. Penubuh satu, budak-budak pun takut. Yang kita allergic dengan budak-budak sebab apa? Tak perlu allergic. InsyaAllah bila duduk dengan kita, dia pun dah cerdik, dah pandai, dia belajar solat dengan kita. Kalau tuan-tuan letak dia di belakang, dia jumpa pula ahli qaryah yang lain. Tak ahli qaryah. Ahli qaryah yang junior ni. Mana mereka tak bising. Jadi insyaAllah kita sambung nanti. Kalau soft ni, dia tak duduk di belakang macam mana? Dia duduk di tepi, lepas tu duduk tepi, dia sambung pula dengan lelaki macam mana? Lepas tu kalau surau tu 2 tingkat, lelaki dah duduk di mana? Semua dia akan ada perbahasan dia selepas ini insyaAllah. Wallahualam. Subhanakallahu bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nanti sekali lagi insyaAllah kita buka soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.